Bertemu kembali rentasan berita edisi 773, saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Adakah kerajaan urus ekonomi seperti Nabi Yusuf? Penulis Belanjawan 2021 tidak faham ekonomi. Jolo jika tidak bersalah berikan kerjasama. Andai kata perintah darurat menjadi kenyataan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin PAS memang gemar menggunakan nama Nabi-Nabi dalam hujah mereka walaupun apa yang mereka cuba pertahankan itu amat buruk dan jauh melencong daripada hakikat. Kini Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fazli Syari memetik kisah Nabi Yusuf AS ketika baginda menjadi wazir atau Menteri Keuangan Mesir kuno yang disebut dalam Al-Quran. Baginda diberi kuasa dalam bahagian pembendaharaan, keuangan dan pengedaran makanan untuk memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sukar dan sulit. Dalam tempoh 7 tahun pertama, Nabi Yusuf menjalankan tugasnya, rakyat hidup tenteram, aman dan sejahtera. Baginda melakukan persediaan untuk musim kemarau dengan mempersiapkan gudang penyimpanan makanan untuk musim kemarau yang bakal tiba. Justru tempoh kemarau telah dilalui tanpa sebarang kesukaran. Datuk Yang Pertua dalam isu pengeluaran KPSP dan moratorium, suka saya menarik perhatian kepada kisah Nabi Yusuf AS yang berdepan dengan situasi kemarau. 7 tahun kemarau dan 7 tahun waktu di mana Mesir pada masa itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Ketika berlakunya 7 tahun kemarau, kaedah Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan Mesir pada masa itu ialah meminta supaya makan apa jua yang telah pun diperuntukkan pada 7 tahun sebelumnya, illa qalilan mimma tuhsinun. Ini dalam Al-Quran sebut. Kecuali sedikit hendaklah disimpan untuk simpanan pada masa depan. Itulah naratif yang digunakan oleh Ahmad Fadli untuk menolak hujah mengapa rakyat harus diberikan kebenaran untuk mengambil sedikit caruman mereka dalam akaun satu di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Menurut laporan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Malaysia mencatatkan pelaburan asing bernilai 19.5 bilion ringgit pada pertengahan 2020 berbanding 52.6 bilion ringgit atau pengurangan sebanyak 62.9% pada tempoh yang sama tahun lalu. Wahai yang berhormat, jika kita hendak menjadikannya analogi serangan COVID-19 yang merencatkan aktiviti ekonomi inilah musim kemarau seperti kisah di zaman Nabi Yusuf itu. Baginda membenarkan rakyat Mesir mengambil simpanan makanan di dalam gudang demi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Itulah yang ingin dilakukan oleh rakyat yang terdesak kerana tiada daya lagi untuk memberi makanan kepada keluarga, bukan untuk renovate rumah atau pergi melancong. Nabi Yusuf memiliki kecerdasan, pengetahuan, kesabaran, kejujuran, keramahan dan akhlak serta budi pekerti yang terpuji dalam melaksanakan tugas baginda. Persoalannya, adakah 70 orang di dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin memiliki iras-iras karakter Nabi Yusuf AS? Contohnya, Kerajaan Negeri Kelantan menaikkan allowance ahli Dewan Undangan Negeri di kala rakyat sedang berhadapan dengan COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan. Kononnya seperti kata Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ahmad Abdullah, dalam keadaan pada hari ini sekiranya ada kenaikan sekalipun, ia akan turut dinikmati oleh rakyat. Katanya seperti dipetik Berita Harian pada 5 November lalu. Berdasarkan allowance asal ahli Dewan Undangan Negeri sebanyak RM8,000, jika dinaikkan RM3,000, allowance mereka akan meningkat menjadi RM11,000. Jika dinaikkan RM5,000, allowance menjadi RM13,000. Ini tidak termasuk beberapa faedah lain. Malah kenaikan ini dikira sejak Januari 2020, maka ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan akan mendapat sekitar RM50,000 seorang.
Pada Januari lalu, pemimpin PAS membandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki unta-unta yang baik dengan pembelian kenderaan mewah Mercedes-Benz dari wang kerajaan. Ini termasuk unta baginda iaitu Qaswa yang dibeli sendiri sejak di Mekah. Menurut riwayat, semua kenderaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melibatkan peruntukan atau bajet kerajaan yang diuruskan baginda. Nabi Yusuf alaihi salam tidak membeli kenderaan mewah semasa rakyat Mesir sedang menghadapi kemarau. Adakah pemimpin PAS berkenaan layak bercakap tentang KWSP dan ekonomi sambil mengenakan pakaian yang mewah dan bergerak ke sana ke sini dengan kenderaan yang mewah? Sedangkan rakyat mungkin akan mati sebelum sempat menjadi tua untuk menikmati faedah wang KWSP mereka akibat kesulitan yang dialami sekarang. Berhentilah menunggang agama. Sejujurnya, jika kita mengkaji laporan belanjawan ini dengan teliti, ia tidak mencapai matlamat kerajaan melepaskan peluang terbaik untuk berani membantu rakyat, kata pakar ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid. Beliau mengkritik peruntukan kepada Kementerian Kesihatan KKM yang naik hanya 4%, sedangkan kita menghadapi krisis kesihatan terburuk yang pernah dialami Malaysia. Katanya peruntukan kepada keluarga yang terkesan, terutamanya golongan B40, pekerja sendiri dan juga M40 tidak mencukupi. Beliau tidak setuju rakyat yang sudah tersepit terpaksa menggunakan wang simpanan mereka di kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kerana simpanan tersebut adalah untuk usia tua. Sebenarnya kerajaan boleh memberi bantuan bulanan tunai untuk sekurang-kurangnya 6 bulan berikutnya untuk semua keluarga B40 dan isi rumah M40. Sekurang-kurangnya ia dapat menampung perbelanjaan makanan untuk anak-anak mereka, katanya. Di samping itu, Makcik Kiah dan kumpulan sepertinya seramai 2.4 juta orang sudah dilupakan, walaupun golongan ini antara yang paling terkesan dengan wabak COVID-19. Sehubungan itu, beliau menyarankan moratorium pinjaman yang hanya untuk B40 harus juga merangkumi golongan M40. Sekurang-kurangnya diberikan moratorium automatik untuk pinjaman perumahan di bawah pinjaman RM500,000. Tegas beliau merujuk kepada laporan kehilangan pekerjaan per keso pada bulan Ogos 2020. Sektor yang paling tinggi mengalami kehilangan pekerjaan adalah industri perkilangan iaitu 24%, berbanding sektor penginapan, makanan dan minuman 15%, dan perdagangan borong seteruncit 14%. Malangnya kerajaan hanya membantu bidang pelancongan dan peruncitan. Ekonomi negara bergantung kepada rakyat untuk berbelanja, dan jika ramai yang tiada pekerjaan, bagaimana ekonomi dapat berkembang dan bagaimana kerajaan akan mendapat hasil cukai jika banyak syarikat yang gulung tikar? Soalnya, untuk mengatasi masalah ini, subsidi upah, kata Muhammad, harus dipanjangkan selama 6 bulan dan secara automatik merangkumi syarikat yang berpendapatan bawah RM50 juta setahun. Moratorium pinjaman untuk firma mesti diteruskan. Bukannya syarikat dapat duit buta dan tidak perlu membayar balik, kerana mereka mesti membayar balik, cuma tempohnya dipanjangkan sedikit, tegasnya. Beliau melihat kerajaan hilang fokus kerana memberi peruntukan kepada benda yang tidak berfaedah kepada negara dan rakyat, iaitu unit propaganda, Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang akan menerima lebih RM81.5 juta. Jasa mendapat lebih banyak daripada bantuan untuk sektor pelancongan, walaupun pelancongan merupakan penyumbang utama pekerjaan dan ekonomi rakyat tempatan. Hanya RM50 juta diberikan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan, ujarnya. Muhammad juga mengkritik program perkembangan kanak-kanak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang hanya mendapat RM9 juta, iaitu kira-kira hanya 1/10 daripada peruntukan jasa. Malah yang paling menyedihkan, peruntukan untuk membaiki sekolah-sekolah yang dalam keadaan usang dipotong sebanyak RM58 juta. Bantuan untuk kesihatan mental yang kini lebih kronik hanya RM24 juta, ataupun 3 kali lebih rendah berbanding jasa. Yang lebih aneh, pejuang negara Barisan Hadapan hanya mendapat bayaran sekali sahaja sebanyak RM500, ataupun keseluruhannya yang berjumlah RM50 juta, iaitu 1.6 kali lebih rendah berbanding jasa. Yang paling mengecewakan adalah tidak ada langsung potongan gaji walaupun 1% oleh menteri-menteri untuk berkongsi beban rakyat.
Bekas ahli Majlis Penasihat Kerajaan Pakatan Harapan itu berkata ekonomi dunia dijangka akan terus berada dalam keadaan suram tahun depan. COVID-19 tidak akan hilang pada 1 Januari 2021. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan sukar mendapat vaksin yang selamat dan berkesan sehingga akhir tahun 2021. Kita harus jujur menghadapi realiti. Kita mahukan belanjawan yang mesra rakyat kerana mahu tidak mahu inilah kerajaan yang kita ada. Maka adalah dirayu supaya belanjawan ini digubal semula jika kerajaan jujur dan ikhlas prihatin akan nasib rakyat. Maaf saya katakan, tetapi mereka yang merangka belanjawan ini jelas tidak faham ekonomi, dakwanya. Apa yang diulas oleh pakar ekonomi ini turut dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wakil Rakyat Pakatan Harapan dalam perbahasan di Parlimen. Maknanya, mereka lebih prihatin dan berpengetahuan dalam bidang ekonomi berbanding ahli Parlimen Perikatan Nasional. Hakikatnya belanjawan ini dirangka untuk memanjangkan hayat politik pemimpin Perikatan Nasional tanpa peduli kepada isu ekonomi rakyat atau negara. Ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Joe muncul lagi dalam alam maya dengan dolak dalih terbaru. Namun Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur tidak percaya. Kalau betul dia tidak bersalah, kenapa takut hendak balik ke kampung halaman? Katanya, seperti dipetik Ashraf Awani baru-baru ini. Abdul Hamid berkata Jolo perlu berbincang dengan pihak Jabatan Peguam Negara jika dia benar-benar merasakan dirinya tidak bersalah. Terdahulu Jolo menerusi satu dokumentari disiarkan Al Jazeera menegaskan dia meminjam wang berbilion dolar daripada 1MDB untuk dirinya. Saya percaya saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, katanya melalui satu rakaman perbualan telefon yang diperoleh secara eksklusif oleh stesen penyiaran Al Jazeera. Jolo dilaporkan mengaku wang tersebut dibelanjakan antara lain untuk membeli hartanah mewah di seluruh dunia, karya seni, jet peribadi, kapal layar besar dan arak mahal. Dokumentari yang bertajuk Jolo Hunt for a Fugitive yang berdurasi 1 jam itu dimulakan dengan panggilan telefon antara Jolo dan kerajaan Malaysia antara Mei hingga November 2018. Kebejatan Jolo mula mendapat publicity menerusi kenyataan daripada pemimpin DAP yang juga ahli Parlimen Damansara, Tony Phua. Kini Jolo mendakwa telah mencapai persetujuan untuk menjual asetnya dan menyelesaikan tuntutan Mahkamah 1MDB dengan Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat. Namun Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, tidak mahu mendedahkan dokumen yang boleh membabitkan dirinya. Jolo juga mendakwa setuju untuk menyerahkan semua aset Amerika Syarikat menjualnya dan wang akan digunakan untuk membayar balik bond dolar Amerika Syarikat secara langsung. Dalam skandal 1MDB itu enggan mengakui melakukan kesalahan dan menjalani hukuman penjara tetapi menuding pertanggungjawaban kepada Najib. Jolo menggambarkan dirinya bersikap telus dan mendakwa bahawa lebih daripada 1 bilion dolar Amerika bersamaan 4.11 bilion ringgit pada kadar pertukaran hari ini yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Najib berasal dari 1MDB dan bukan derma dari keluarga di Raja Arab Saudi. Kenyataannya memang benar bahawa Raja Abdullah benar-benar setuju untuk memberikan derma kepada Perdana Menteri, tetapi itu adalah bahagian kecil daripada bahagian yang lebih besar. Kenyataannya adalah orang Abu Dhabi memang ambil duit, ujarnya. Bagaimanapun, bekas ejen khas Biro Siasatan Persekutuan Amerika Syarikat FBI, Deborah Leprevote yang terlibat dalam peringkat awal penyiasatan 1MDB dan kini menjadi penyiasat kanan NGO Anti-Kleptokrasi The Sentry, menolak keseluruhannya kenyataan tidak bersalah Jolo. Sekiranya tidak ada kesalahan, orang tidak akan mengembalikan aset. Bukan. Tidak akan ada aset yang akan dirampas. Ini kelakar. Ia seperti jika saya terus berbohong, mungkin ada yang akan mempercayai saya, tegasnya. Yang paling mengejutkan, Jolo mendakwa jumlah wang 1MDB yang dibelanjakan untuk barang perhiasan Datin Seri Rosmah Mansur bukan hanya belian merah jambu yang bernilai 27 juta dolar Amerika, kira-kira 110.97 juta ringgit. Ada lebih banyak pembelian lagi untuknya. Katanya dalam $0.5 bilion iaitu kira-kira 2.06 bilion ringgit. Namun, Jolo dikatakan bebas terbang ke sana sini walaupun pasport Malaysia, SIM-Kits dan Cyprus miliknya sudah dibatalkan dan telah dikeluarkan notis merah oleh Singapura pada tahun 2016 dan Malaysia pada Jun 2018.
Begitulah kemungkaran yang berlaku menerusi kuasa wang sebagai raja. Najib Razak dan Rosmah Mansur wajar memfailkan saman terhadap penjarah ini jika tidak terbabit. Apa pula komen para agamawan yang begitu bijak mencari dalil dari Al-Quran dan juga hadis? Masihkah anda merasa bahagia bersekongkol dengan pihak yang kleptokrasi tanpa takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Sekadar bertanya. Apakah natijah yang ditanggung oleh rakyat apabila ahli Kabinet Malaysia kini seramai 70 orang dan 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri? Penambahan Kabinet dan menteri itu telah menambah peruntukan sebanyak kira-kira 7.1 bilion ringgit. Semua itu lahir daripada konsep Scheme of Things yang dicipta Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sanggup menawarkan ahli parlimen dengan jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC demi menjaga kedudukan dirinya. Apabila kita mengganti sesuatu yang kita tuduh buruk atau rosak, sudah tentu kita akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih berkualiti. Namun apa yang berlaku sebaliknya? Pada 23 Oktober, Muhyiddin Yassin dengan gerombolannya menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tujuannya untuk memohon pengisytiharan darurat. Kononnya negara sedang berhadapan dengan bencana COVID-19. Baginda yang bijaksana menolak permohonan tersebut setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Ia satu senario yang tidak pernah berlaku di Malaysia. Ketika berucap dalam perbahasan di Parlimen baru-baru ini, Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Muhyiddin patut meletakkan jawatan secara terhormat. Saya memilih bahasa Melayu yang terkenal dengan keindahan kesopanannya. Sepatutnya kerajaan ini berundur secara terhormat. Tidak ada ancaman yang memerlukan pengisytiharan darurat di negara ini. Buktinya Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata Malaysia kini dalam peringkat pemulihan dan melaksanakan langkah dasar keluar menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP secara berhati-hati dengan pembukaan berperingkat hampir ke semua sektor ekonomi dan sosial berpandukan prosedur operasi standard SOP. Mekanisme pengurusan krisis negara yang telah dilaksanakan ini telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 dan mengelakkan fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik terbeban dengan jumlah kes yang terlalu tinggi jelasnya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Barisan Nasional Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim. Menteri sendiri berkata kerajaan dapat mengawal pandemik COVID-19. Justru apa tujuan mahukan pengisytiharan darurat sehingga mengheret istana ke kancah pertikaian tentang Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong di Mahkamah. Semuanya gara-gara kerajaan tebuk atap takut tidak cukup majoriti untuk meneluskan usul belanjawan 2021. Ketakutan itu timbul kerana belanjawan 2021 penuh dengan peruntukan yang tidak seimbang dan tidak diperlukan. Sebaliknya, penjawat awam diugut jika sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, gaji mereka tidak akan dapat dibayar. Kenyataan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz itu melencong jauh dari kebenaran. Beliau berkata, bagi saya kalau belanjawan ini dapat menolong negara kita, jadi tiada sebab untuk belanjawan ini tidak diluluskan dan ditolak Dewan Rakyat. Kalau ditolak dari segi ekonomi, kita tidak dapat bayar komitmen kerajaan termasuk untuk membayar bantuan kepada rakyat. Begitulah tertutupnya minda salah seorang daripada ahli Kabinet saiz XXXL Muhyiddin. Sedangkan menurut Perkara 102, jika dalam keadaan yang luar biasa keterdesakannya, Parlimen boleh membenarkan perbelanjaan bagi sebahagian tahun keuangan sehinggalah rang undang-undang perbekalan diluluskan. Maknanya tidak timbul soal penjawat awam termasuk Barisan Hadapan yang melawan COVID-19 tidak dapat dibayar gaji. Saya ulangi gesaan untuk kerajaan teliti semula belanjawan 2021. Pembangkang hanya mendukung sekiranya ia benar-benar belanjawan untuk memerangi COVID-19. Tegas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru tidak timbul soal menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong jika menolak belanjawan 2021 yang tidak mengutamakan agenda melawan COVID-19. Rakyat bukan bodoh, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.